Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang saya muliakan sekalian, dalam usaha membimbing masyarakat dan memberikan pedoman dalam hidup kepada masyarakat, saya telah menulis 43 buah buku sejak puluhan tahun dahulu hinggalah kepada hari ini. Tuan-tuan, buku yang terakhir saya terbitkan ada 3 serangkai. Buku yang dipanggil 3 serangkai. Tiap satu buku ini, tuan-tuan dan puan, mengisahkan mengenai keperluan kita untuk membentuk satu peribadi. Keperluan kita untuk jadi Muslim yang baik. Keperluan kita untuk menjadi mukmin yang baik. Keperluan kita untuk menjadi muttaqin, yang orang yang bertakwa yang baik. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah buku-buku ini ditulis dengan harapan insya-Allah dengan membacanya nanti sudah terbukalah satu ruang fikir kepada kita. Di mana kita, tuan-tuan dan puan? Di mana Islam kita? Di mana iman kita? Di mana takwa kita? Sama ada kita jauh lagi daripada kehendak Allah, atau kita sudah hampir dengan apa yang dicita-citakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk melihat umatnya, tuan-tuan, hidup dan mati memegang Islam sebagai paksi dalam hidup mereka. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, ya, dalam konteks itu saya telah menulis beberapa buku yang saya katakan 3 serangkai buku ini, tuan-tuan dan puan. Yang pertama, buku yang ke-41, tuan-tuan. Ini buku yang ke-41 yang saya tulis. Buku yang baru saya tulis, tuan-tuan dan puan, insya-Allah tajuknya Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Apa guna buku ini? Saya tujukan kepada anak-anak kita, umur 15 tahun sampailah umur beberapa tahun pun, 30, 40, 50, 60 tahun. Asalkan mereka ada ibu dan ayah untuk dikhidmati. Sama ada ibu dan ayah masih sihat, sama ibu dan ayah sakit ringan, sama ibu dan ayah sakit berat, atau ibu dan ayah, tuan-tuan, berada dalam situasi menghembuskan nafas yang terakhir yang dikatakan berada dalam keadaan sakratul maut. Jadi ini, tuan-tuan dan puan, insya-Allah peranan anak-anak. Anak-anak akan menjaga ibu dan ayah daripada sakitnya daripada awal. Kalau sakit selama 3 tahun atau 4 tahun, bedridden itu, anak-anak akan mengkhidmatikannya, bergilir-gilir di antara mereka dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kehormatan kepada insan yang namanya ibu dan namanya ayah. Tuan-tuan dan puan, setakat yang kita lihat insan-insan hari ini, anak-anak muda hari ini, anak-anak yang tak jaga solat, anak-anak yang tak datang ke masjid, anak-anak yang tidak duduk dalam majlis ilmu, anak-anak, tuan-tuan dan puan, yang dikatakan lari jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak ini tidak dapat membantu banyak kita. Sama ada kita sakit, sama ada kita berada dalam nazak, atau sama ada dalam kita berada dalam keadaan sakratul maut. Tuan-tuan dan puan, buku yang kedua, tuan-tuan dan puan, ini buku yang ke-42. Tajuk buku ini Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Buku ini, tuan-tuan, wajib dibaca, insya-Allah, untuk mereka yang berumur daripada 30-an, 40-an, 50-an, 60-an, 70-an, 80-an, laki-laki ataupun perempuan, suami atau isteri. Baca buku ini, tuan-tuan. Buku ini menyediakan, tuan-tuan, cara-cara kita menyediakan diri untuk bertemu dengan Allah. Cara ilmunya, cara amalnya, cara ibadatnya, tuan-tuan dan puan, seluruhnya disumbangkan, diletakkan dalam satu proses yang sistematik, tuan-tuan dan puan, untuk mereka mengikuti program-program ini, menggunakan buku ini sebagai pedoman untuk menjadi insan yang baik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Buku ini ada 9 chapter, tuan-tuan dan puan. 9 chapter buku ini. Hingga di peringkat akhirnya diberikan satu persatu detail apa yang nak dilakukan waktu bangun tidur, apa yang nak dilakukan waktu siang, apa nak dilakukan waktu malam, apa nak dilakukan waktu dini hari, bagaimana tahajud, bagaimana sembahyang tasbih, bagaimana sembahyang taubat, bagaimana sembahyang hajat, bagaimana sembahyang tahajud, dan insya-Allah bagaimana kita berzikir, berdoa siang, malam, pagi, petang, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan buku yang terakhir, tuan-tuan dan puan, buku yang ke-43 ni, tuan-tuan. Baru 3 hari buku ini. Buku ini bertajuk, tuan-tuan, tajuknya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Tuan-tuan, insya-Allah buku ini mengisahkan bagaimana tiap-tiap wanita, saya memandangkan wanita, tiap wanita, tuan-tuan, mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadi ahli-ahli syurga. Bukan saja ahli syurga, menjadi bidadari, bukan saja bidadari, menjadi ketua bidadari syurga. Saya berikan, tuan-tuan, secara SOP, secara manual, secara cookbook, tuan-tuan dan puan, bagaimana nak menjadi insan-insan, wanita-wanita yang akan menjadi ketua bidadari syurga. Buku ini perlu dibaca oleh semua orang, laki-laki dan perempuan, terutamanya isteri-isteri, tuan-tuan dan puan. Bagaimana mesti mereka melayari hidup mereka, mengakhirkan hayat mereka, dan akhirnya mereka akan dikalungkan dengan kalungan menjadi wanita ketua bidadari syurga. Inilah bukunya. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah
Mudah-mudahan tuan-tuan dapatkan ketiga-tiga buku ini. Yang pertama, buku ini ada dalam library kita. Buku ini ada di rumah kita. Buku ini menjadi rujukan utama kepada kita. Buku ini jadi pedoman kepada kita. Buku ini menjadi bacaan asas kepada kita. Anak-anak membaca, mak membaca, ayah membaca, seluruh keluarga membacanya. Mudah-mudahan tuan-tuan insya-Allah terpahatlah ilmu yang dikehendaki untuk kita menjadi insan-insan yang baik untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dapatkan tuan-tuan seluruhnya itu pesanan-pesanan untuk buku ini. Tuan-tuan tengok link yang ada tuan-tuan di skrin. Dan untuk menghubungi kami terus, tuan-tuan boleh hubungi kami dengan nombor telefon dan nombor accounts yang ada untuk dimasukkan tuan-tuan. Seluruh kutipannya nanti kita kurangkan dengan kos cetakannya tuan-tuan. Seluruhnya kita salurkan kepada dana membina Komplek Anjung Husnul Khatimah. Bukan untuk saya, bukan untuk anak saya, bukan untuk isteri saya, tetapi untuk dana untuk mendirikan Anjung Husnul Khatimah. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah inilah amal yang akhir, inilah amal daripada saya. Inilah sumbangan daripada saya kepada umat. Inilah sumbangan daripada saya kepada masyarakat, dan akhirnya inilah sumbangan saya kepada umat Islam untuk mati sebagai Islam, mati sebagai orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup setakat itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.